Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan lagi untuk rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dan dibangunkan, diberikan kesempatan untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan hari dan juga menghidupkan kehidupan. Mudah-mudahan pertemuan pada pagi ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita sekarang sedang ceria dan juga sentiasa bersedia untuk menuntut ilmu dan mengutip setiap mutiara kata yang bakal dikongsi bersama dengan bintang ilmuwan kita sebentar sahaja lagi. Anda sedang menyaksikan Tanyalah Ustaz, perbincangan tafsir dan Taranum dengan topik perbincangan surah Yasin ayat 45 sehingga ayat ke-50 yang akan kita bincangkan pada hari ini. Dan juga anda boleh menonton secara langsung secara siaran pada hari ini di siaran secara HD di www.tonton.com.my. Boleh kongsi-kongsikan kepada sahabat-sahabat anda. Semoga semuanya beroleh manfaat. Baik, hari ini kita akan teruskan perbincangan tafsir dan Taranum surah Yasin, yang mana kita menggunakan rujukan pada ketika ini tafsir pimpinan Ar-Rahman karya agung Syekh Abdullah Basmeh, yang kalau penonton-penonton ada mushaf yang sama dengan kami, boleh buka pada buku surat 1166 pada juzuk yang ke-23. Dan mungkin juga ada Quran cetakan daripada yang lain. Mungkin juga boleh lihat pada muka surat 45 hingga muka surat ke-50. Sama-sama kita baca, kita tafsir dan kita tadabbur, lihat intipatinya. Kita akan bersama dengan bintang ilmuwan kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Bersama dengan kita tidak asing dengan Tanyalah Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Dan Yazrin? Alhamdulillah, khabar baik. Alhamdulillah Ustaz. Segak bergaya busana Dan Yazrin ni. Dari mana ni Dan Yazrin? Saya yang ini Ustaz dari Kolej Komuniti Jeli, Masya Kelantan. Allah, anak-anak kolej komuniti kita yang ya, betul. yang hasilkan ya. Satu moderator ada 2 set. Alhamdulillah. Subhanallah. Baik. Ustaz, ya. penonton-penonton seperti biasa, kita nak dengarkan dulu bacaan dari Ustaz. Kita akan bertaranum ikut Ustaz punya bacaan pada hari ini, ayat 45 hingga ayat ke-50. Ustaz, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dirahmati Allah, sahabat saya Da'i Azrin, kita sama-sama buka mushaf dan kita baca sama-sama ya surah Yasin ayat nombor 45 sehingga ayat nombor 50. Dan selepas itu saudara Da'i Azrin kita akan membaca terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون
فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. Sadaqallahul Azim. Sidang penonton, mari sama-sama kita lihat terjemahannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat ke-45. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berjaga-jagalah kamu akan apa yang ada di hadapan kamu dari urusan-urusan hidup di dunia ini dan apa yang ada di belakang kamu dari huru-hara dan balasan akhirat, supaya kamu beroleh rahmat, mereka tidak mengendahkannya. Ayat ke-46. Dan itulah tabiat manusia, yakni mereka. Tidak ada sesuatu keterangan yang sampai kepada mereka dari keterangan-keterangan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya, enggan menerimanya. Ayat ke-47. Dan apabila dikatakan kepada mereka, dermakanlah sebahagian dari rezeki yang dikurniakan Allah kepada kamu, maka berkatalah orang-orang yang kafir itu kepada orang-orang yang beriman secara mengejek-ngejek, patutkah kami memberi makan kepada orang yang jika Allah kehendaki tentulah ia akan memberinya makan? Kamu ini hanyalah berada dalam kesesatan yang nyata. Ayat ke-49, 8. Dan apabila mereka diingatkan tentang huru-hara dan balasan akhirat, mereka bertanya secara mempersenda, bilakah datangnya hari akhirat yang dijanjikan itu? Jika betul kamu orang-orang yang benar, maka kami sedia menunggunya. Ayat ke-49. Mereka tidak menunggu melainkan satu pekikan yang dengan secara mengejut akan membinasakan mereka semasa mereka dalam keadaan leka bertengkar merundingkan urusan dunia masing-masing. Ayat ke-50. Maka dengan itu mereka tidak berpeluang membuat sebarang pesanan, yakni wasiat atau lainnya, dan kalau mereka berada di luar, mereka tidak sempat kembali ke keluarganya. Ini 6 ayat yang sempat kita baca secara bertaranum kepada anda sedang penonton, dan juga kita baca terjemahannya, dan mungkin kita boleh ambil intipati yang ringkas tetapi padat dalam sudut jiwa yang boleh kita lekatkan dalam hati kita supaya kita dapat fahami kenapa dia disebut sebagai hati Al-Quran dan surah Yasin yang kerap dibaca oleh masyarakat. Sedikit ulasan dari Ustaz untuk keseluruhan dahulu. Silakan. Baik, Saudara Azrin, tadi kita bacakan dengan kita menggunakan taranum Nahawan. Nahawan. Baik, saudara penonton, surah Yasin ada 83 ayat kesemuanya. Kemudian para ulama tadabbur mereka pecah kecilkan lagi. Dalam surah Yasin ini ada 727 kalimah. Dipecah kecil lagi. Surah Yasin ini ada 3000 huruf. Maknanya tengok kan betapa cintanya para pencinta Al-Quran ini, bukan sekadar ayatnya, kalimahnya pun dibilang. Bukan setakat kalimah, hurufnya pun dibilang. Jadi dalam surah Yasin ini ada 3000 huruf. Baik, hadirin semua, kalau kita tengokkan munasabah surah, sebelum surah Yasin ialah surah Fatir, dan selepas surah Yasin iaitulah surah As-Saffat. Sebelum surah Yasin, surah Fatir, antara intipati besarnya bagaimana Allah Ta'ala menggambarkan ataupun memutlakkan bahawa kuasa Allah itu adalah untuk menghidupkan semula ciptaan Allah ni. Faham? Maknanya akan ada kehidupan selepas kematian. Ya, kehidupan selepas kematian. Okey, kemudian surah As-Saffat pula surah yang mengangkat bagaimana cerita-cerita para nabi dan para rasul terdahulu yang telah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kerana itu tuan-tuan, surah Yasin ini diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah.
pada ketika fasa ketiga ataupun fasa keempat Nabi berada di Makkah. Maknanya pada fasa ketiga dan fasa keempat itu Da'i Azrin, memang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat diancam, diugut, diseksa, dipulau dan sebagainya. Maknanya tekanan diberikan pada Rasulullah, dan umat Islam pada ketika itu begitu memuncak. Jadi turunlah surah Yasin ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan motivasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdepan dengan golongan musyrikin ataupun Quraisy. Kerana itu tuan-tuan muslimin muslimat dan rahmati Allah Taala sekalian, macam Azri sebut tadi kan, betapa cantiknya, betapa hebatnya para ulama Nusantara kita. Bagaimana kita baca Yasin selalunya Khamis malam Jumaat, kan, ataupun hari Khamis ataupun hari Jumaat. Masya-Allah. Saya kira ini satu pendekatan dakwah yang mana para ulama tahu mungkin kita ni nak cari masa untuk baca Quran tu mungkin tak ada masa, mungkin payah kan. Jadi dipilih surah-surah yang mudah-mudah macam ni dia jadi satu bacaan kita, dan yang terbaik lagi ialah bila kita baca tu kita faham. Kita faham apa yang dimaksudkan dalam ataupun apa intipati yang ada dalam surah Yasin ini. Kerana itulah baginda sallallahu alaihi wasallam ada sebut dalam sebuah riwayat, man qara'a Yasin fi lailah ibtigha wajhillah ghufira lahu fi tilka lailah. Siapa yang membaca surah Yasin itu pada satu malam, niatnya tak ada lain, niatnya baca Yasin itu adalah untuk mendapatkan keredaan Allah, untuk mendekatkan diri pada Allah. Kata Nabi, orang itu akan diampunkan dosa-dosanya pada setiap malam itu. Riwayat Imam Ad-Darimi. Jadi hadirin rahmati Allah Taala sekalian, makna jelaslah kita faham bahawasanya surah Yasin ini menara kawalannya ialah turun ketika mana Rasulullah dan umat Islam dihentam, diberi ugutan dan sebagainya. Jadi surah ini menjadi penguat semangat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat untuk terus bangkit. Jangan tinggalkan urusan dakwah. Kalau kita tengok tadi pun Ustaz, dalam yang kita dapat lihat dalam terjemahannya ada sebut berkenaan dengan mengejek, mempersenda kan. Jadi mungkin itu yang kita cuba untuk bincangkan pada ketika ini, bagaimana keadaan suatu ketika dahulu. Sedang penonton, kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz yang terus setia bersama dengan kita mengikuti perbincangan untuk kelas tafsir dan taranum kita pada pagi ini, yang mana kita terus membaca pada ayat ke-45 hingga ayat ke-50. Mungkin ada yang baru menyaksikan, kita hari ini membaca pada ayat ke-45 hingga ayat ke-50 surah Yasin pada juzuk ataupun pada juzuk yang ke-23. Boleh sama-sama ambil mushaf Al-Quran, kita lihat, kita semak dan kita teliti pada apa intipati setiap ayat tersebut. Baik, kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz untuk kita teruskan pada ayat ke-45 Ustaz untuk perbincangan pada hari ini. Jom kita huraikan, silakan. Baik, para penonton rahmati Allah Taala sekalian, ayat nombor 45, wa idza qila lahumuttaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Apabila dikatakan kepada mereka, dikatakan kepada Quraisy, berjaga-jagalah kamu akan apa yang ada di hadapan kamu dari urusan-urusan hidup di dunia ini dan apa yang ada di belakang kamu, iaitu huru-hara dan balasan hari akhirat, supaya kamu beroleh rahmat. Mereka tidak mengendahkannya. Jadi maknanya nombor satu, Da'i Azrin, Allah Ta'ala gambarkan dialog dalam ayat ini, bagaimana perangai Quraisy ini, mereka langsung tak mengendahkan dakwah yang Nabi sampaikan 10 tahun pada mereka. Allahu Akbar. Bukan sehari, bukan seminggu 7 hari, bukan 10 hari, 10 tahun dakwah. Ya, Nabi duk bercakap, dakwah duk peringatkan, tapi mereka buat tak tahu je. Mereka menolak
apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau dalam tafsir Pimpinan Ar-Rahman ini kita tengok dalam catatan nombor 1502, dicatatkan di sini, yakni golongan yang ingkar itu apabila mereka dinasihatkan supaya beringat dan menyelamatkan diri dari bala bencana di dunia dan azab seksa di hari akhirat, mereka tetap berdegil dalam keingkarannya. Maknanya degil. Jadi tuan-tuan, surah Yasin ini juga diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan kepada umat ketika itu, Quraisy ketika itu. Bagaimana Allah Taala tampilkan kan dalam ayat sebelum ni, dalam ayat nombor 25, nombor ayat 28, 29, 30. Azri ingat tak bagaimana Allah Taala cerita dalam surah ini, telah dihantarkan seramai 3 orang rasul kepada kaum Yasin ini. Ya, dihantar 3 orang rasul. Ketiga-tiga orang tu mereka tolak kesemuanya. Bukan seorang. Allah Ta'ala hantar 3 orang rasul. Kan koklah tak kena dengan cara nombor 1 ni. Mungkin penyampaian rasa tak best ke bahkan. Ada yang nombor 2. Kan? Mungkin rasa tak kena jugalah dengan selera. Ada yang nombor 3. Takkan 3-3 tak boleh terima kot. Jadi jelaslah bagaimana kaum terdahulu ni mereka menolak kebenaran. Ya, kerana apa? Kerana sombong, kerana ingkar. Jadi perangai itulah sama sebiji macam perangai Quraisy. Jadi surah Yasin menempelak mereka itu. Jadi para penonton dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, beberapa minggu lepas ya, dari Azrin kita tengok dalam YouTube, dalam Facebook kan, seorang pensyarah kanan di Universiti Sains Islam Malaysia, almarhum Dr. Sobri, meninggal dunia dalam keadaan sedang memberi kuliah subuh kan di salah sebuah surau di Shah Alam. Kebetulannya kejadian itu berlaku pada hari Ahad. Kuliah subuh hari Ahad. Kuliah subuh hari Sabtu tu dan Azrin giliran saya di situ di surau yang sama. Jadi maknanya Allah Taala, itulah takdir Allah Taala kan. Saya bila dapat berita tu, ya Allah, terkejut saya kata, ya Allah, aku semalam saya yang pergi kuliah di tempat yang sama, di surau yang sama. Maknanya kita boleh tahu lah kan, maknanya malaikat maut dah ada dah hari Sabtu tu kan. Kan? Jadi maknanya tuan-tuan, Dr. Sobri, masya-Allah, kita tengok kan dalam Facebook, dalam YouTube kan, ya Allah, tengok beliau mengupas topik tentang hari akhirat, akhir zaman, hari kiamat kan. Ya Allah, mati dalam keadaan mulia. Kalau saya tak salah sayalah kan, almarhum sempat salawat lagi ketika mana sakit dada tu kan. Allahu Akbar, itu tanda husnul khatimah, mati yang mulia. Jadi apa yang kita nak kaitkan para penonton, kita menerima berita tentang kematian ni setiap hari. Betul, Ustaz. Ya, sama ada kita baca di Facebook, sama ada jiran tetangga kita meninggal, ataupun sanak saudara kita, ataupun rakan sepejabat kita. Jadi cukuplah kematian itu sebagai satu tazkirah kepada kita. Ambillah pengajaran, maknanya hari ini kita tengok si fulan bin si fulan yang meninggal dunia. Satu hari nanti giliran kita pula yang akan meninggal dunia. Jadi cukuplah kematian itu ya sebagai tazkirah kepada kita. Janganlah kita berdegil, janganlah kita ingkar lagi. Kerana apa? Orang yang degil, orang yang menolak ya pimpinan ataupun wahyu daripada Allah, teguran daripada Allah, orang ini amat malang dan buruk nasibnya di hari akhirat. Wallahu a'lam. Subhanallah. Dia kalau memekakkan telinga itu pun kita dah rasa macam satu kejahatan. Apabila didatangkan nasihat, memekakkan telinga, buat tak dengar, apatah lagi dalam keadaan mempersendakan, mengejek-ngejek dan juga tidak mengendahkan langsung apa yang disampaikan oleh para rasul yang sampai kepada mereka. Ini yang terletak dalam ayat ke-45 yang dibincangkan berkenaan dengan bagaimana sikap kaum tersebut yang bab kata Ustaz tadi, didatangkan 3 rasul tetapi tetap tidak dapat mengubah mereka. Baik, kita nak lihat soalan dari sahabat kita di Facebook dari An-Nur Rauf. Assalamualaikum katanya, ayat ke-45. Adakah ini sifat yang ada pada orang-orang bertakwa, takut pada yang telah terjadi dan yang akan terjadi? Apakah ini akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita akan mendapat rahmatnya? Takutlah, adakah bermaksud kita wajib taat dan patuh
takut dengan seksaan dan juga azab dari Allah Subhanahu Wa Taala yang akan diturunkan. Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih juga sahabat kita An-Nur Rauf untuk soalan ini. Silakan Ustaz. Terima kasih saudari An-Nur Rauf yang bertanya soalan sangat baik. Baik, para penonton rahmati Allah. Kerana itulah dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyatakan kepada kita, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Barang siapa yang berpaling daripada ayat Al-Quran. Berpaling ni para ulama tafsir telah terjemahkan, maksudnya kita ingkari ayat Al-Quran. Kita degil. Kita menutup muka, kita menutup telinga kita. Kita tak nak dengar ayat Quran. Kita tak nak ambil i'tibar, tak nak ambil pedoman. Allah Ta'ala sebut فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Atas dunia ni Allah Ta'ala akan sempitkan hidupnya. Hidup rasa tak bahagia, hidup rasa tak tenang, hidup gundah gulana. Ada juga para ulama tafsir yang terjemahkan ma'isyatan dhanka itu bermaksud dalam kubur nanti, kuburnya akan menjadi sempit. Sehingga bertemu tulang belulangnya, sempit. Sebab apa? Atas dunia ini dia tak peduli tentang Al-Quran, satu. Yang kedua, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di hari akhirat nanti mereka itu akan dibangkitkan dengan mata yang buta. Maknanya terkejut. Di hari akhirat nanti, ya Allah, kenapa mata aku buta ini, ya Allah? Dulu atas dunia aku boleh melihat, kenapa ini, ya Allah? Kenapa? Kerana atas dunia dahulu mereka telah menolak Al-Quran, menolak kebenaran Al-Quranul Karim. Jadi apa yang An-Nur sebut tadi betul. Sifat takut kepada Allah itu merupakan perkara yang paling penting dalam hidup kita. Paling penting dalam hidup kita. Kerana itu tuan-tuan rahmati Allah, Sayyidina Ali sebut taqwa. Taqwa itu ada 4 perkara. Yang pertama, al-khawf anil jalil. Takut kepada Allah, takut sungguh-sungguh. Satu. Yang kedua, al-isti'adad liyaumir rahil. Buat persiapan untuk hari akhirat. Yang ketiga, ar-ridha. Redha dengan pemberian Allah, nikmat Allah walaupun sikit. Walaupun sikit pemberian Allah tu, tak lupa untuk ucap Alhamdulillah. Tak lupa dia. Kan apatah lagi nikmat yang besar, lagilah dia bersyukur pada Allah. Dan yang keempat, al-amal bima tanzil. Beramal dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan, apa yang Allah Ta'ala firmankan, dan apa yang Nabi SAW sabdakan, dia ikut sungguh-sungguh. Ikut sungguh-sungguh. Kan itu tuan-tuan muslimin muslimat dan rahmati Allah, saya teringat satu hadis daripada Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Satu hari dia jumpa Rasulullah dan Yazrin, dia tanya, ya Rasulullah, boleh tak kamu bagi tahu kepada aku satu benda yang sangat penting, yang mana jawapan itu yang kamu beri tadi aku tak perlu tanya kepada orang lain dah. Maknanya dia minta, ya Nabi, ya Rasulullah, tolong bagi tahu kepada aku satu benda yang sangat penting, yang mana jawapan itu aku tak perlu tanya pada orang lain dah. Jadi Nabi jawab, qul, kamu katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah, thumma istaqim, kemudian istiqamah. Maknanya dalam hidup kita ini kena sokmo-sokmo, selalu ingat Allah. Kan bila kita selalu ingat Allah, maka insya-Allah dia jadi pendinding pada kita daripada buat perkara mungkar dan sebagainya. Dia jadi pendinding. Dan yang kedua, istiqamah. Istiqamah buat kebaikan. Memang nak istiqamah ni susah tuan-tuan. Makna yang mudah faham lah. Istiqamah ni ialah lawan perasaan malas. Kan nak bangun pukul 4 pagi, 5 pagi. Bukan senang Da'i Azrin. Susah kan. Kita nak lawan perasaan malas tu susah. Tapi kita kena lawan perasaan malas. Itulah istiqamah. Wallahu a'lam. Subhanallah. Baik. Lawan perasaan malas itu adalah definisi istiqamah yang mudah untuk difahami. Kita lihat pada ayat ke-46. Katanya, dan itulah tabiat mereka, tidak ada sesuatu keterangan yang sampai kepada mereka dari keterangan-keterangan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya dan enggan menerimanya. Jadi kalau kita dapat lihat di sini, mungkin juga rentetan daripada ayat ke-45 sebentar tadi, dan kita boleh kaitkan dengan persoalan dari sahabat kita, yakni Puan Nur Hayati Ismail. Soalannya, katanya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Pada ayat ke-46, apakah dalam urusan agama akan ada hukuman atau balasan berbeza bagi golongan manusia yang berikut? 1. Tahu tapi buat-buat tak tahu.
Yang kedua, sengaja tidak mahu ambil tahu, yakni malas belajar. Yang ketiga, tahu tetapi lupa. Dan yang keempat, tahu tetapi tidak istiqamah dalam mengamalkannya. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Kak Yat dari Bandar Tasik Puteri, Rawang, Selangor. Terima kasih Kak Yat untuk soalannya. 4 golongan tadi Ustaz dia bagi. Silakan. Baik, terima kasih Kak Yat. Ni penonton setia kita ni kan. Alhamdulillah, terima kasih Kak Yat ya, yang sentiasa berkongsi program kita ni. Alhamdulillah. Saya teringat antara neraka yang diciptakan oleh Allah itu, nombor satu antaranya neraka yang bernama Hawiyah. Neraka Hawiyah ini ialah penghuni-penghuninya ialah yang mana perbuatan dosa maksiat di atas dunia ni lebih banyak berbanding amalan-amalan saleh yang dia lakukan. Maknanya selepas ditimbang neraca amalannya berat sebelah dosa maksiat. Jadi orang ini akan dihumbankan dalam neraka Allah yang bernama neraka Hawiyah. Allahu Akbar. Yang kedua tuan-tuan, neraka Saqar. Neraka Saqar ini antara penghuni-penghuninya dalam Al-Quran, dalam surah Al-Muddathir ayat 42 sampai ayat 46, Allah Ta'ala sebut kepada kita antaranya nombor satu ialah orang yang mencuaikan salat. Yang mencuaikan salat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, dia tak buat sungguh-sungguh 5 ni. Yang mencuaikan salat. Yang ini yang kita takut tuan-tuan. Yang kedua ialah orang yang tidak memberi makan kepada golongan fakir dan miskin. Maknanya dia kedekut, tak nak bantu orang susah. Ini juga rupa-rupanya menjadi tempat yang disediakan bagi orang yang seperti itu. Jadi saya rumuskan apa yang Kak Ayat sebut tadi. Kerana itulah para penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita mesti jelas apa matlamat hidup kita atas dunia ini. Kita kembali kepada ayat Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan supaya mereka ini beribadah kepada aku. Para penonton tadi kan, salat subuh tadi kan, dalam doa kunut kita bacakan doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kan maknanya hidupku, matiku, amalanku, perbuatan aku, ibadat aku ni semuanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting tuan-tuan supaya kita jelas matlamat hidup kita ni adalah nak cari redha Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jelas matlamatnya nak cari dalam hidup ni nak cari redha Allah, setiap apa yang Allah Taala pinjam kepada dia, dia akan buat untuk mendapat redha Allah. Kan, ketua di pejabat, tentunya jawatannya dia sandang, dia akan buat yang terbaik untuk ajak anak-anak buah dia tadi untuk kerja secara integriti, buat kerja sungguh-sungguh, jangan tinggal sembahyang dan sebagainya. Maknanya apa yang kita dapat pada hari ini, kita pastikan, kita usahakan semuanya itu dapat meraih redha Allah Subhanahu wa taala. Ini matlamat hidup kita. Itu matlamat yang sentiasa ada dalam fikiran kita. Buatlah apa sekalipun atas dunia ini, pastikan mendapat redha Allah Subhanahu wa taala dan tidak melanggar perintahnya. Berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Banyak lagi perbincangan selepas ini. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton terus setia bersama dengan kita. Kebiasaannya kita memang lazim, mungkin ada yang baca setiap hari Jumaat ataupun malam Jumaat ya, dan ada yang mungkin sudah hafal 83 ayat dalam surah Yasin ini, dan juga mungkin ada yang hafal maknanya sekali. Tetapi yang ramai untuk kita fahami pada hari ini, yang banyak untuk kita fahami adalah mungkin kita faham apa yang dimaksudkan secara asas pada maknanya itu, mungkin kita baca teliti, kita faham maksudnya, tetapi mungkin ada isi yang tersirat yang mungkin dapat kita fahami hasil daripada perbincangan 6 ayat pada hari ini, 45 sehingga ayat ke-50. Kalau tadi kita dah bincangkan pada ayat ke-45 hingga ayat 46, dan kita nak sambung pada ayat ke-47 yang menyebutkan, dan apabila dikatakan kepada mereka, dermakanlah sebahagian dari rezeki yang dikurniakan Allah kepada kamu, berkatalah orang-orang kafir itu kepada orang yang beriman secara mengejek-ngejek,
Patutkah kami memberi makan kepada orang yang jika Allah kehendaki tentulah Allah akan beri mereka makan? Kamu ini hanyalah berada dalam kesesatan yang nyata. Ini mungkin kita lihat dalam Al-Quran pada surah Yasin, mungkin juga terjadi pada hari ini. Kita serahkan pada Ustaz untuk huraiannya. Silakan. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan rahmati Allah, seperti yang kita faham tadi kan, surah Yasin ini Allah Ta'ala turunkan untuk menempelak kaum Quraisy yang mana mereka ini perangainya suka mengejek-ngejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam, dan mereka mengejek-ngejek ayat Al-Quranul Karim. Dan perangai itu sebijilah bagaimana kaum yang mendustakan 3 orang Rasul dahulu. Kalau kita dapat kembali seketika pada ayat nombor 18 ya, pada ayat nombor 15, mereka telah mengejek-ngejek 3 orang Rasul. Mereka menyebut qalu ma antum illa basyarum mithluna وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ. Penduduk Badar itu menjawab, kamu ini tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga, dan Tuhan Ar-Rahman tidak menurunkan sesuatu tentang agama yang kamu dakwakan. Kamu ini tidak lain hanyalah berdusta. Baik, dalam ayat ni tuan-tuan, ayat nombor 15 dalam surah Yasin, pada ayat sebelum itu, ayat nombor 12, 13, 14, 3 orang Rasul ini sentiasa mengulang-ulang, bertaubatlah, kamu kembalilah pada Allah, taubatlah, Allah itu sifatnya Maha Ar-Rahman, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah menerima taubat hamba-hambanya, taubatlah. Azrin, ayat nombor 15, mereka mengejek-ngejek perkataan Ar-Rahman itu. Dia kata apa? Kamu ni semua tak beza pun dengan kami. Kamu ni orang biasa macam kami je. Kemudian dia sebut Tuhan Ar-Rahman. Ar-Rahman itu tidak menurunkan apa yang kamu bawa hari ni. Yang apa yang kamu dakwakan ini tidak diturunkan oleh Tuhan Ar-Rahman. Maknanya perkataan Ar-Rahman itu sengaja-ngaja diulang-ulang dengan tujuan nak mengejek. Sebab sebenarnya 3 orang Rasul sebelum itu, mereka asyik dia ulang perkataan Allah Maha Ar-Rahman, mengampunkan dosa kamu, ampunkan dosa kamu, cepat-cepatlah bertaubat kembali pada Allah. Jadi dia ejek balik. Jadi tuan-tuan, ayat nombor 47 ini Allah Ta'ala rakamkan dialog bagaimana Quraisy mereka ejek apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka kata, patutkah kami beri makan kepada orang yang jika Allah kehendaki tentulah dia akan memberinya makan? Maknanya dia ejek. Maknanya kamu ni orang beriman, kenyang sendirilah. Macam itulah kita nak mudah faham kan. Tuhan kan Maha Pemurah. Tuhan kan Maha Pemurah. Tentu Tuhan dah bagi makan pada orang beriman ni. Kenapa kami pula yang kena bagi makan pada mereka? Itulah istilahnya. Jadi mereka mengejek apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ayat ini kita belajar. Janganlah kita jadi orang yang kedekut. Janganlah kita ni jadi orang yang kikir. Sebab apa tuan-tuan? Ada neraka yang disebut sebagai neraka laza. Ya, neraka laza. Neraka ini diperuntukkan, dikhususkan kepada orang yang kedekut dan bakhil. Sudahlah mereka kedekut dan bakhil, mereka menghina pula golongan fakir dan miskin. Tuan-tuan, ini jadi satu peringatan kepada kita. Janganlah kita jadi orang yang kedekut dan orang yang bakhil. Nombor 2, jangan sama sekali kita menghina orang fakir dan orang miskin. Jangan sama sekali. Tuan-tuan dan Yazin, saya teringat ada satu kisah. Namanya, beliau ini ialah cicit ataupun cucunda Rasulullah Zainul Abidin. Diberi gelaran kepada cicit Nabi ini bernama Zainul Abidin. Ceritanya, waktu dia hidup dulu, orang nampak macam dia ni kedekut. Macam dia kedekut, orang nampak. Tetapi rupa-rupanya Zainul Abidin ini, para penonton, dia buat satu amalan yang orang lain tak nampak, orang lain tak tahu. Apa yang dia buat? Zainul Abidin ini, tuan-tuan, perempuan,
Setiap pagi dia akan bawa makanan, dia letak di depan muka pintu rumah orang fakir miskin di kampung dia. Setiap pagi dia akan letak makanan di depan muka pintu rumah orang fakir miskin. Seorang pun tak tahu. Jadi orang fakir miskin ni bila buka pintu rumah dia, tengok-tengok ada makanan. Tengok-tengok ada makanan. Tengok, tanya jiran sebelah, hang ada terima makanan? Aku pun dah terima juga. Siapa yang bagi ya? Semua tak tahu. Bila orang tahu? Orang tahu ketika Zainul Abidin ini meninggal dunia. Bila Zainul Abidin meninggal dunia, waktu itu makanan yang sentiasa ada depan muka pintu setiap pagi dah tak ada dah. Kan? Waktu dia meninggal, makanan di depan muka pintu orang fakir miskin ni dah tak ada dah. Jadi baru orang tahu, rupanya ya Allah, rupanya sebelum ini Zainul Abidin yang bagi makanan pada kita. Dan saat hendak dimandikan jenazah Zainul Abidin, di atas belakangnya ini kulitnya agak kasar sedikit. Maknanya, tandanya ketika dia hidup dahulu, dia selalu bawa ataupun tangguh benda yang berat. Jadi maknanya, bila dia meninggal, baru orang tahu kebaikan-kebaikan yang dia buat. Maknanya inilah yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, 7 golongan yang akan mendapat bantuan Allah, naungan Allah pada hari akhirat nanti ialah orang yang sedekah dengan tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Maknanya dia buat amalan secara tersembunyi. Wallahu a'lam. Subhanallah. Kalau kita tengok dalam ayat ke-47 ni, dia tak nak bagi satu hal. Ya. Kedekut satu hal ataupun kikir. Ustaz sebut kepada kita sebentar, lama tak dengar perkataan kikir kan. Biasa kita sebut lama, biasa lama, biasa sebut kedekut, bakhil. Kikir ya. Kikir. Kedekut satu hal. Yang jenis mengejek pula. Macam Ustaz sebutkan kepada kita sebentar tadi, dia tak nak bagi itu satu benda, tetapi dia mengejek, dia sebut Allah Tuhan Maha Pemurah, Maha Kaya. Dia kata, kenapa pula kami yang nak kena bagi, sedangkan Tuhan kamu yang memberi rezeki, dia kata. Jadi mengejek pula kepada Nabi dan Rasul yang sampai kepada mereka. Ini sebenarnya sifat yang patut kita jauhkan daripada diri kita. Baik, dari sahabat kita Intan Zurina Abdul Razak, soalan untuk ayat ke-47. Ustaz katanya, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Jika diamati, ayat ini bukan sekadar memerintahkan amalan infak, malah menunjukkan kepada kita sikap kaum kafir yang seolah-olah mempersoalkan takdir Allah Subhanahu wa taala tentang wujudnya perbezaan antara orang kaya dan juga orang miskin. Sikap menyalahkan takdir juga wujud di kalangan orang Islam sehingga sekarang. Mohon pendapat Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Puan Intan Zurina Abdul Razak untuk soalan dan pendapat ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah Ta'ala sekalian, tentunya setiap takdir yang Allah Ta'ala tentukan kepada kita, kita kena redha dan kita kena terima. Ya. Okey. Yang kedua tuan-tuan yang dirahmati Allah, tentunya lah bila kita sebut takdir, jangan sama sekali kita menyalahkan takdir. Kita mesti sangka baik dengan takdir kerana dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, antaranya Allah Ta'ala sebut asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi satu-satu benda tu yang kita rasa nampak tak elok, kan? Benda tak elok berlaku pada kita, pada mata kasar kita nampak tak elok, tetapi rupa-rupanya ada kebaikan di depan sana yang kita tak nampak. Ada hikmah di depan sana. Dan boleh jadi juga dalam Quran, dalam ayat yang sama Allah Ta'ala beritahu, kita rasa benda tu baik pada kita, tapi benda tu kita tak dapat. Sebab apa? Di depan nanti Allah tahu benda tu tak elok bagi kita. Okey, maknanya dalam ayat ini mengajar kita setiap ketentuan yang Allah Ta'ala tentukan kepada kita ada hikmah. Carilah hikmah tersebut. Ya, carilah hikmah tersebut. Bila kita mencari hikmah, kita akan tenang jiwa kita. Kita akan lapang dada kita. Baik. Tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala sekalian, tentunya lah contoh, sebagai contoh, bila Allah Ta'ala takdirkan kita sakit, sebagai contoh. Jadi bukanlah bererti kita menerima takdir itu dengan kata kita langsung tak berusaha untuk mencari rawatan. Bukan makna takdir begitu. Ya, bukan makna terima takdir. Maknanya Allah mengajar kepada kita, Nabi mengajar kepada kita, bila kita kena takdir contoh sakit, kita wajib untuk mencari rawatan. Wajib kita mencari ubat, rawatan, ikhtiar untuk kita dapat kesembuhan. Sepanjang kita mencari rawatan, kita pergi jumpa doktor, kita jumpa pakar, ya, sepanjang itu Allah Ta'ala bagi
pahala kebajikan kepada kita. Ditambah pula dengan kita sabar di atas ketentuan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi maknanya, bila sebut menerima takdir itu, yang pertama kita kena redha, yang kedua kita kena sangka baik kepada Allah, dan yang ketiga kita mesti berusaha. Ya, berusaha untuk kita mencari ikhtiar, untuk kita cari rawatan, penyembuhan dan sebagainya. Dalam konteks ini tuan-tuan, sebagai contoh ya, kalaulah mak ayah kita susah, ya kita sebagai anak-anak kita mesti belajar bersungguh-sungguh. Ya, kita hadir ataupun kita pergi ke sekolah, ya, dapat masuk college, universiti, dapat masuk universiti, belajar sungguh-sungguh. Sebab bila kita berjaya nanti, kita dapat bantu mak dan ayah kita, dapat bantu keluarga kita supaya jadi berada pada tahap yang lebih baik lagi. Kan? Maknanya cari ilmu, sama ada ilmu itu berbentuk akademik ataupun ilmu itu berbentuk kita sebut sebagai latihan vocational, ya, kemahiran. Jadi sebenarnya kita ada banyak jalan. Bukanlah kata ustaz saya tak dapat masuk universiti. Tak apa, itu jalan yang pertama. Kita ada jalan yang kedua, ya, kemahiran tadi, vocational, kemahiran tadi, itu juga kita belajar sungguh-sungguh, dapatkan kemahiran, kita dapat kerja, akhirnya dengan duit, dengan wang gaji kita dapat tu, kita dapat bantu keluarga kita. Jadi maknanya pokok asasnya ialah kita mesti berusaha, ikhtiar berusaha. Wallahu a'lam. Subhanallah. Dan kalau kita dapat lihat tadi dalam persoalan juga mempersoalkan, dia kata ramai hari ini masih lagi dia kata tak tahu jurang perbezaan dan juga saling memperlekeh di antara yang kaya memperlekehkan yang berada dalam keadaan miskin. Baik, itu bakal kita teruskan selepas ini. Kita nak beri ruang untuk berehat seketika. Kembali selepas ini bersama Tayalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, terus bersama kami. Alhamdulillah, kembali bertemu untuk teruskan perbincangan kita. Seronok sebenarnya hari ini dapat bersama kita dalam majlis ilmu untuk sama-sama kita meneliti surah Yasin, yang mana kita lihat intipati dalam perbincangan itu. Kalau kebiasaan kita hanya melihat pada sudut asas sahaja, tetapi hari ini kita faham dalam surah Yasin juga ada cerita tentang bagaimana balasan bagi mereka yang suka mengejek, mempersendakan setiap daripada nasihat yang sampai kepada kita. Jadi jangan dipersendakan, dengar, teliti, fahami dan ambil sungguh-sungguh supaya kita tidak terjerumus ke lembah kebinasaan. Kalau tadi dalam ayat ataupun persoalan dari sahabat kita ada menyebutkan yang pertama tentang mempersoalkan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, itu Ustaz dah huraikan kepada kita. Dan yang kedua adalah berkenaan dengan wujudnya. Masih lagi sampai sekarang ada lagi wujud yang suka mewujudkan perbezaan di antara ini golongan kaya, ini golongan miskin, ini berada, ini tidak, ini yang berkemampuan, ini yang biasa-biasa. Masih wujud lagi jurang perbezaan tersebut. Jadi mungkin juga ini kita nak perbetulkan kembali persepsi bahawa manusia ini sama sahaja, yang berbeza ataupun yang patut dipandang adalah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit komen dari Ustaz, silakan. Baik, dan Azrin dan para penonton rahmati Allah Ta'ala sekalian, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Betul apa yang Azrin sebut tadi. Yang membezakan kita para penonton, Allah Ta'ala sendiri nyatakan dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di depan Allah, kita semua ni yang Allah pandang, iaitulah orang yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa, orang yang bertakwa di sisi Allah, itu yang Allah Ta'ala kehendaki, yang Allah Ta'ala pandang. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, apabila Allah Ta'ala kurniakan rezeki kepada kita, jangan lupa kita kena faham rezeki yang Allah Ta'ala bagi kepada kita itu ialah pinjaman sahaja. Ya, kita ni hanya pemegang amanah. Jadi Allah Ta'ala beri kelebihan kepada kita, ada banyak duit, ya, jangan lupa orang yang susah. Ya, bantu orang susah. Kerana itu dalam hadis Nabi SAW sebut, setiap pagi para penonton, dua malaikat berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafa. Wahai Allah, engkau gantian imbalan yang lebih baik kepada hamba kamu yang bersedekah ini, wahai Allah. Itu doa malaikat kepada orang yang bersedekah. Satu.
Yang satu lagi malaikat pula berdoa, Allahumma ati mumsikan talafa. Wahai Allah, engkau tahanlah rezeki orang yang kedekut ni, wahai Allah. Ini doa malaikat kepada orang yang kedekut pula. Tuan-tuan, apabila kita suka bantu orang, percayalah Allah Ta'ala akan melapangkan hidup kita. Betul. Allah lapangkan hidup kita. Lapang sudut mana? Hati kita tenang, ya. Walaupun stres macam mana sekalipun, banyak masalah sekalipun, Allah Ta'ala bagi kelapangan pada hati kita. Kita tak sempit dada. Nombor dua, Allah Ta'ala berikan kebahagiaan, kesihatan kepada kita dan keluarga. Ini juga satu nikmat yang kita jangan lupa ucap terima kasih pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, percayalah. Kerana itulah para ulama pesan pada kita dan Yazrin, kita mesti sentiasa ikut program kuliah agama. Termasuklah program kita Tanyalah Ustaz. Sebab apabila kita sentiasa dengar tazkirah, dengar kuliah, dengar forum, dengar tazkirah dari Al-Quran, daripada hadis, kita dapat dua benda. Yang pertama, tazkirah itu akan memberikan peringatan kepada kita. Walaupun kita tahu dah benda tu, kan? Tetapi peringatan itu sebagai ilmu kepada kita. Ilmu tambahan ataupun ilmu ulangan pada kita. Diulang balik. Dia refresh balik satu. Yang kedua, dengan sentiasa kita ikut majlis ilmu, ia akan menyebabkan hati kita ini akan dibersihkan. Ya, hati kita yang gelap, gelemat ni akan dibersihkan. Kerana apa? Dengan majlis ilmu. Kerana itulah, tuan-tuan, dalam surah Al-Asr, surah paling pendek dalam Al-Quran, wal asr, demi masa. Ada juga para ulama tadabbur yang terjemahkan al-asr itu waktu asar. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu semua rugi kecuali 4 orang. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Wa amilus salihat, dan orang yang melakukan amal saleh. Yang ketiga, watawasau bil haq, berpesan-pesan kepada kebenaran. Apa makna kebenaran dalam ayat ini? Para ulama tafsir terjemahkan, maksud kebenaran itu ialah Allah Ta'ala berpesan-pesan supaya baliklah pada Allah, supaya kembalilah kepada Allah, insaflah kepada Allah, takutlah kepada Allah, ingatlah azab-azab Allah. Ingatkan tazkirah ataupun peringatan kepada semua orang kembali pada Allah. Dan yang keempat, watawasau bis sabr, memberi pesan kepada kesabaran. Para ulama terjemahkan sabar dalam ayat ini bermaksud dua. Pesan, nasihat supaya sabar buat kebaikan. Nak buat kebaikan ni kena sabar dan Azrin, kan? Betul. Ya, nak sedekah RM5, RM10, RM50 secara konsisten, memang kena sabar. Kan kena didik hati. Dan yang kedua, berpesan-pesan sabar apa? Sabar supaya meninggalkan maksiat. Ni pun satu, tuan-tuan, nak tinggalkan maksiat ni memang kena sabar sungguh, ya. Yalah, kadang-kadang yang mengajak tu kawan-kawan. Yang mengajak buat maksiat dosa ni kawan-kawan, kawan baik pula, kan? Yang tu yang kita kena sabar tu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kerana itulah 4 golongan ini Allah Ta'ala bagi tahu mereka takkan rugi. Siapa? Yang pertama, orang beriman. Yang kedua, orang yang melakukan amal saleh. Nombor 3, orang yang berpesan-pesan kepada kebenaran, mengingatkan orang supaya kembali pada Allah. Dan yang keempat, berpesan-pesan kepada kesabaran. Wallahu a'lam. Subhanallah. Terima kasih Ustaz untuk kupasan dan perbincangannya. Dan kita nak tinjau pula soalan ataupun ayat ke-48. Kalau kita dapat lihat di sini, katanya, dan apabila mereka diingatkan tentang huru hara dan balasan akhirat, mereka bertanya secara mempersendakan. Bukan bertanya tu nak tahu, bertanya mempersendakan, bilakah datangnya hari akhirat yang dijanjikan itu. Dia kata, bila datang kiamat tu? Jika betul kamu orang-orang yang benar, maka kami sedia untuk menunggunya. Jadi kita boleh lihat di sini sekali lagi timbulnya ayat tentang mempersendakan. Kalau tadi tentang rezeki, yang kali ini pula tentang bila datangnya kiamat. Dia kata, kalau kamu ni betul lah kata kiamat tu ada, kami sedia menunggu kedatangan kiamat kalau ada lah, dia kata. Jadi Ustaz, silakan untuk huraian ayat ke-48 kita bersama. Silakan. Baik, terima kasih dan Azrin. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dalam ayat ini Allah Ta'ala rakamkan kaum munafiqun,
kaum musyrikin, mereka ucapkan perkataan ini untuk mengejek-ngejek dan mempersendakan. Bila nak datang hari kiamat yang kamu selalu sebut-sebutkan itu, tak datang pun lagi, kan maknanya itu sebagai salah satu contoh dialog. Kita kena beringat tuan-tuan, kita bimbang tuan-tuan, dialog-dialog lain yang kita ungkapkan, dia sama seperti dialog ni juga, tapi kita guna dialog lain je. Contoh, ikut suka akulah, kubur lain-lain kan? Kan? Kubur lain-lain, kubur aku, kubur kau. Aku yang nak jawab soalan Munkar Nakir. Aku yang nak jawab, bukan kau. Tuan-tuan, dialog tu dia bunyi lain, tetapi dia macam dialog yang mana musyrikin Makkah sebut dahulu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita baca ayat Al-Quran, para penonton yang dirahmati Allah, kita mesti refleksi supaya kita jangan sebut ayat-ayat seumpama itu. Sebab apa? Kita bimbang, rupa-rupanya secara tak sedar kita telah mempersenda-sendakan Al-Quran, mempersenda-sendakan agama. Ini yang kita takut, tuan-tuan perempuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Tuan-tuan, dalam surah Az-Zumar, Allah Ta'ala ada rakamkan 3 dialog. 3 dialog orang yang menyesal sungguh-sungguh. Ya, bagaimana mereka buat dosa maksiat di atas dunia tak ingat punya, mereka buat di hari akhirat barulah mereka rasa menyesal sungguh. Ada 3 dialog yang kita akan sebut selepas ini. Subhanallah, 3 dialog yang membuktikan penyesalan yang sebenar-benarnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan sambung seketika nanti. Sidang penonton, kita berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9 untuk teruskan tafsir dan taranum kita. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Subhanallah, kembali duduk di meja perbincangan untuk sama-sama kita meneliti dan menyiasat seterusnya ya, berkenaan dengan apa yang cuba disampaikan dalam surah Yasin ayat 45 hingga ayat ke-50. Kalau tadi kita lihat pada ayat ke-48 tentang ejekan ataupun dialog mempersendakan yang bertanya, betul ke adanya hari kiamat? Kalau betul lah hari kiamat tu ada, dan kalau kamu berada dalam golongan yang betul, kami, kata kaum kafir Quraisy ni, kami boleh relax. Dia kata kami akan tunggu waktu tu datang. Itu pun kalau ada lah, dia kata. Itu dialog mempersendakan. Dan kalau tadi pun Ustaz ada nak kongsi kepada kita sebelum kita berehat, yang mana ada 3 dialog Ustaz janjikan kepada kita, yang mana disebutkan dalam Al-Quran tentang penyesalan. Jom kita dengarkan 3 dialog tersebut. Silakan Ustaz. Baik, Da'i Azrin dan para penonton rahmati Allah Ta'ala sekalian, kita sambung. Ada 3 dialog penyesalan yang diungkapkan oleh ahli-ahli neraka yang Allah Ta'ala rakamkan awal-awal kepada kita dalam surah Az-Zumar ayat nombor 56, 57 dan ayat nombor 58. Yang pertama, أو تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. Mereka berkata, sungguh besar penyesalan aku, sungguh besar kecewanya aku pada hari ini, sebab dahulu atas dunia aku telah mencuaikan kewajipan-kewajipan aku kepada Allah, serta aku menjadi dalam kalangan orang yang memperolok-olok dan mempersendakan agama Allah. Ini dialog yang dirakamkan ahli-ahli neraka. Dia menyesal sebab atas dunia dulu dia mencuaikan kewajipan agama. Nombor 2, dia memperolok-olok dan mempersendakan agama. Yang ni kita kena hati-hati tuan-tuan perempuan. Kadang-kadang kita niat nak melawak,
Kadang-kadang kita berniat nak buat humor, tapi hati-hati dalam soal agama, jangan kita buat lawak, jangan kita buat bahan untuk kita buat orang ketawa. Kan? Maknanya kita kena hati-hati. Satu. Nombor dua, dialog penyesalan itu Allah Ta'ala rakamkan, au taqula law anna Allaha hadani lakuntu minal muttaqin. Besarnya penyesalan aku hari ini, kalaulah dulu Allah Ta'ala beri hidayah petunjuk kepada aku atas dunia dahulu, tentulah hari ini aku telah menjadi orang-orang yang bertakwa. Ni nombor dua. Maknanya dia menyesal atas dunia dulu, kenapa dia tak dapat hidayah Allah. Kenapa dia tak sambut hidayah Allah. Sudah tentulah dia kata, kalau dia terima hidayah Allah dulu, dia akan jadi orang bertakwa. Dua. Nombor tiga, au taqula hina taral azab, ketika mana dia melihat azab neraka di depan mata, dia kata apa? Lau anna li karratan fa akuna minal muhsinin, kalaulah aku boleh kembali balik atas dunia, aku boleh patah balik duduk atas dunia, aku akan jadi orang-orang yang mengerjakan kebaikan. Para penonton, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin muslimat sekalian, Allah Ta'ala beri kepada kita nikmat umur, nikmat sihat pada hari ini. Jom kita jadi orang yang bertakwa. Jom kita manfaatkan masa dan kesihatan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni untuk kita jadi orang yang baik-baik. Ya, sebab kita tak baiklah kita nak jadi orang yang baik-baik. Ya, kita, kerana itulah Ibrahim bin Adham, dia sebut kepada kita, antara cara kita nak jadi orang baik-baik ni tuan-tuan, nombor satu, kita bersahabat dengan orang-orang yang salih. Mujalasatus salihin. Sentiasa duduk dengan orang yang salih. Jadi orang yang salih ni di mana tempat mereka? Masjid, surau, kuliah agama, kan? Tempat program-program kebajikan. Nah, maknanya tempat yang baik-baik itulah yang kita hadir dalam masyarakat. Karena itu tuan-tuan, ya, kita mesti bersahabat dengan surau dan masjid di tempat kita duduk. Ya, solat jemaah ni kita pergilah. Dan yang kedua, kalau ada program majlis ilmu kita pergi. Yang nombor tiga, kalaulah ada program kemasyarakatan, gotong royong ke, kenduri kenara ke, apa ke, kita ikut sertalah. Kerana bila kita bersahabat dengan orang baik-baik ni, insya-Allah kita juga akan jadi orang yang baik-baik. Wallahualam. Subhanallah. Itu dia tadi, bersahabat dengan orang yang baik-baik. Di mana nak ciri orang yang baik-baik, kata Ustaz tadi, adalah di situasi ataupun tempat ataupun keadaan ataupun majlis yang baik-baik belaka. Baik. Ayat ke-48. Ada persoalan dari sahabat kita Tuan Ismail Mat Isa. Assalamualaikum Ustaz, merujuk ayat 48. Adakah Allah Subhanahu wa taala sentiasa menanti taubat mereka dan membalas kebaikan buat mereka dengan nikmat syurga? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita untuk persoalan ini. Untuk ayat ke-48 Ustaz, silakan. Baik, terima kasih Tuan Haji Ismail Mat Isa yang bertanya soalan sangat baik. Tentu sekali Allah Taala sentiasa menanti taubat kita tuan-tuan. Setiap hari ketika mana sepertiga malam, setiap hari ketika mana sepertiga malam, Allah Ta'ala bertanya, mana hamba-hambaku yang nak minta ampun, nak minta maaf, mana hamba-hambaku? Setiap hari sepertiga malam juga Allah Ta'ala bertanya, mana hamba-hambaku yang ada hajat, mana hamba-hambaku yang ada doa, mana mereka? Allah bertanya kepada kita hamba-hambanya setiap malam ketika sepertiga malam. Kerana itu tuan-tuan, ya, jomlah pakat-pakat kita bangun sepertiga malam itu untuk kita bertahajud, untuk kita baca Quran, untuk kita bermuhasabah diri, untuk kita istighfar, dan kita mintalah, ya, kepada Allah. Yang pertama, minta supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Nombor dua, apa-apa hajat sekalipun, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu saya sebut, dan Azrin, sepertiga malam itu waktu yang luar biasa. Ya, waktu yang kita sebut sebagai apa? Waktu perdana, waktu yang luar biasa, yang waktu emas yang mesti kita manfaatkan. Ya, rugi kalau kita biarkan sepertiga malam itu, ya, berlalu begitu saja. Tuan-tuan, kalau kita terbangun pukul 5 pagi, sempat lagi nak buat tahajud paling kurang 2 rakaat. Ya, terbangun, terjaga 5.20 pagi, ya, sempat lagi. Kenapa hari ni subuh lewat kan? Maknanya sempat lagi, buatlah tuan-tuan. Lebih baik lagi pukul 4 pagi dah bangun kan? Itu lebih baiklah. Tuan-tuan, Allah Ta'ala Maha Pengampun.
Dalam riwayat hadis Nabi mengatakan walaupun dosa kita setinggi langit, walaupun dosa kita sebanyak pepasir yang ada atas dunia ni, ya Allah, tak terkira lah dan Azrin kan, pepasir yang ada atas dunia ni tak terkira banyaknya. Nabi kata walaupun dosa kita sebanyak itu pun Allah Ta'ala Maha Pengampun lebih daripada itu. Tengok, Allah Ta'ala bagi ruang kepada kita untuk kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, Tuan Haji Ismail tanya tadi, nikmat syurga. Ya Allah, nikmat syurga ni tak terperi. Cukuplah satu hadis yang saya bacakan, tuan-tuan. Dalam satu riwayat hadis Qudsi, Nabi menceritakan, di hari akhirat nanti diangkat ada seorang manusia ini, seorang hamba Allah ini, dia ni ahli syurga. Diangkat dia ni dulu atas dunia dulu, Allah Ta'ala uji dia, memang ujian yang sangat berat. Lepas satu ujian, lepas satu Allah Ta'ala masukkan dia dalam syurga beberapa saat. Beberapa saat Allah Ta'ala masukkan dia dalam syurga, kemudian setelah dicelup dalam syurga beberapa saat, beberapa minit itu, angkat balik. Kemudian ditanyakan kepada hamba Allah ini, waktu atas dunia dulu kamu diuji dengan ujian yang sangat besar, dengan ujian yang sangat berat. Apakah perasaan kamu? Apakah rasa kamu? Apakah keadaan kamu bila kamu diuji dulu? Apa jawapan hamba Allah ini? Dia kata, ya Rab, wahai Allah, aku dah lupa betapa beratnya ujian atas dunia dulu. Aku dah tak ingat dah, aku lupa dah. Sebab masuk sekejap, beberapa minit, beberapa saat dalam syurga, betapa seronok dan indahnya syurga itu, dia lupa langsung betapa jerih perihnya dulu di atas dunia dia menerima takdir ataupun ujian daripada Allah. Jadi tuan-tuan, hadis ni bagi semangat kepada kita, walaupun sebesar mana ujian Allah Ta'ala berikan kepada kita, walaupun sebesar mana, sehebat mana pun ujian yang Allah Ta'ala bagi pada pasangan kita, suami atau isteri, ataupun kepada mak ayah kita, ataupun pada adik-beradik kita, ataupun pada anak-anak kita, tuan-tuan, laluilah ujian itu dengan sabar, dengan ikhtiar dan dengan penuh tawakal kepada Allah. Sabar, ikhtiar dan tawakal. Insya-Allah tuan-tuan, hadis yang Nabi SAW gambar tadi, mudah-mudahan kita lah orang yang macam itu. Dicelup dalam syurga, kita lupa dah segala kepenatan kita di atas dunia dahulu bila kita berdepan dengan ujian Allah Ta'ala bagi. Allah bagi ujian kepada kita tu tuan-tuan, ada dua perkara. Yang pertama, Allah Ta'ala nak angkat darjat kita, dan yang kedua, tanda Allah Ta'ala sayang kepada kita. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kitalah golongan tadi. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Baik, setelah penonton, kita redakan keadaan kembali selepas ini. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton terus setia bersama dengan kita. Kembali duduk di meja perbincangan untuk kita teruskan baki ayat 49 dan 50. Kupasan pada hari ini tentang bagaimana kaum yang menyindir setiap daripada nasihat dan juga amaran yang sampai kepada mereka. Mari kita lihat ayat ke-49. Terjemahannya, mereka tidak menunggu melainkan satu pekikan yang dengannya secara mengejut akan membinasakan mereka semasa mereka dalam keadaan leka bertengkar merundingkan urusan dunia masing-masing. Ayat ke-50, maka dengan itu mereka tidak berpeluang membuat sebarang pesanan wasiat atau lainnya, dan kalau mereka berada di luar, mereka tidak akan sempat kembali ke keluarganya. Ini sebagai penutup perbincangan kita pada hari ini untuk tafsir dan taranum ayat 45 hingga 50. Kalau tadi tentang kaum yang menyindir, sekarang bagaimana pula mereka yang leka dengan kehidupan dunia sehingga tibanya satu pekikan yang membinasakan. Persoalannya, apakah pekikan tersebut? Sedikit huraian dari Ustaz, silakan. Baik, terima kasih dan Azrin, para penonton rahmati Allah Ta'ala sekalian. Ayat ini memberikan peringatan kepada kita, ayat 49 dan ayat 50,
supaya kita membuat persiapan. Ya. Kita bimbang jadi macam ayat ini apabila suara pekikan tiupan sangkakala itu ditiup. Waktu itu kita sibuk dengan urusan dunia, kita terlepas satu perkara penting dalam hidup, iaitulah iman. Tuan-tuan, kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada Sayyidina Muaz. Nabi pegang tangan Muaz erat-erat, Nabi pegang kuat-kuat. Nabi kata, aku sayang pada kamu wahai Muaz, aku sayang pada kamu wahai Muaz. Dan Nabi kata kepada Muaz, di penghujung salat kamu jangan lupa kamu baca doa ini. Apa doanya para penonton? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku supaya aku sentiasa ingat kepada kamu. Ya Allah, bantu aku supaya aku ini jadi hamba yang bersyukur, ya Allah. Dan ya Allah, engkau perelokkanlah segala amalan ibadat aku. Tuan-tuan, ayat ini beri peringatan kepada kita yang kita bimbang ialah kita leka dan kita hanyut dengan dunia. Nak cari rezeki tak salah. Bahkan itu jadi tuntutan untuk kita menafkahkan isteri dan anak-anak kita. Tetapi dalam kesibukan kita mencari keperluan dunia, jangan lupa tuntutan agama. Jangan tinggal sembahyang. Apabila cukup haul dan nisabnya, jangan lupa bayar zakat. Jangan lupa kita mencukupkan keperluan isteri dan anak-anak di rumah. Jangan lupa mak ayah di kampung. Maknanya, nak cari rezeki, carilah. Tetapi jangan lupa tanggungjawab kita pada agama. Bila kita cari rezeki, jangan lupa carilah rezeki yang halal. Jangan terlibat langsung dengan perkara haram, perkara syubhah. Tinggalkan. Yang kita bimbang, tuan-tuan, kita tenggelam, kita hanyut dengan dunia ini. Sembahyang kita tak peduli, kan kita langgar peraturan Allah. Kita buat dunia ni macam kita yang punya, kita tak peduli. Kita bimbang dalam keadaan kita seronok, kita hanyut, kita lalai itu, Allah Ta'ala ambil nyawa kita pada waktu itu. Dan pada waktu itu, tuan-tuan, kita dah tak sempat dah nak kembali kepada keluarga, nak bagi wasiat, nak bagi nasihat, tak sempat dah. Kerana itu, tuan-tuan, penting dalam hidup kita ni mesti ada perasaan berhati-hati dan berjaga-jaga. Maknanya apa? Maknanya Allah Ta'ala boleh ambil nyawa kita bila-bila masa. Kerana itu tanggungjawab mesti kita selesaikan. Termasuklah bab bayar hutang. Ya, dan ya Azrin, ini peringatan untuk saya dan kita semualah. Bila kita berhutang dengan orang, tuan-tuan, jangan lupa catat. Dalam buku 5 catatlah, kan. Catat supaya apa, tuan-tuan? Selepas kita pinjam, catat dan berazam untuk kita bayar secepat mungkin. Secepat mungkin kita mesti bayar. Sebab, tuan-tuan, orang yang tak bayar hutang ni padah. Padahnya bagaimana, tuan-tuan? Dalam sebuah riwayat, Nabi pernah tak mahu mensalat jenazah kepada seorang jenazah yang mana Nabi tahu jenazah itu ada hutang. Sehinggalah ada sahabat lain, dia kata, ya Rasulullah, tak apa, aku akan bayar zakat bagi pihak, aku akan bayar hutang bagi pihak si mati tadi. Lepas Nabi dengar begitu, barulah Nabi SAW bersalat jenazah pada seseorang itu. Satu lagi, tuan-tuan, Nabi sebut, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa mukmin itu akan tergantung. Selagi mana ya hutang piutang tu tak selesai, selagi itulah tergantung amalannya. Jadi maknanya, tuan-tuan, yang kita nak sebut di sini ialah hutang itu mesti dicatat dan mestilah dibayar sesegera mungkin. Supaya apa, tuan-tuan? Tadi kita takut Allah Ta'ala ambil nyawa kita dalam keadaan kita tak ready. Al-Imam Al-Ghazali sebut, bagaimana cara kita hidup, itulah cara kita meninggal dunia. Tuan-tuan, bila kita baca catatan Imam Al-Ghazali ni, kita rasa takut. Maknanya apa? Kalaulah di atas dunia ketika kita hidup, kita jarang sebut nama Allah. Kita jarang zikir pada Allah. Tuan-tuan, kita bimbang saat kita berdepan dengan sakaratul maut, susah nak keluar perkataan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang ini yang kita takut. Jadi mudah-mudahan kita hidup ini, kita jelas matlamat hidup kita nak cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita berusaha menjadi orang yang bertakwa, orang yang melakukan amal-amal soleh. Mudah-mudahanlah cara mati kita juga mulia seperti mana cara kita hidup
kita mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Bagaimana cara kita hidup, itulah perumpamaan ataupun tafsiran awal cara kita menghadapi kematian. Baik. Di Facebook dari sahabat kita, Puan Syahira Lia Muhammad memberikan kita dua soalan. Katanya, Assalamualaikum Ustaz, pada ayat ke-49, yang ini soalan yang pertama, adakah pergaduhan atau pertengkaran yang terjadi itu membawa maksud di akhir zaman ataupun zaman akhirat ini nanti sudah tiada orang yang beriman ataupun Islam? Dan soalan yang kedua, apakah maksud mereka tidak mampu berbuat apa-apa dalam ayat ke-50? Terima kasih diucapkan kepada sahabat kita. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Baik, terima kasih kepada Syahiralia Muhammad yang bertanya soalan. Ayat ini Allah Ta'ala menempelak golongan musyrikin Mekah, yang mana perangai mereka yang pertama, mereka mendustakan agama. Yang kedua, mereka mempersenda-sendakan Rasulullah dan umat Islam. Dan mereka mempersendakan agama. Jadi ayat 48 dan ayat nombor 49 dan ayat nombor 50 itu sebagai satu ancaman kepada mereka. Ancaman kepada mereka supaya jangan terus menerus dalam keadaan itu. Kerana apa? Allah Ta'ala beritahu tadi, Allah Ta'ala boleh bila mana berlaku satu pekikan itu menyebabkan mereka binasa secara mengejut. Dalam keadaan mereka bertengkar dalam urusan keduniaan. Maknanya mereka sibuk dengan urusan dunia dalam keadaan mereka menolak agama, menolak wahyu Allah, menolak sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka dicabut nyawa mereka dalam keadaan mereka tidak beriman, dan pada waktu itu mereka dah tak sempat untuk memberikan nasihat, pesanan, wasiat kepada ahli keluarga mereka. Jadi Allah Ta'ala tempelak kepada mereka supaya beringat, kamu ni akan mati. Betul. Itulah peringatan Allah dalam ayat ini. Wallahu a'lam. Baik. Ini sesuatu yang menjadi kerisauan pada kita. Satu, apabila Ustaz sebutkan kepada kita sebentar tadi, kita tak tahu bagaimana kematian dan juga bilakah ia akan datang, dan juga yang kita risau yang kedua adalah bagaimana ditemplak oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana disebutkan dalam ayat sebentar tadi, mereka yang ini akan dibinasakan dengan hanya satu pekikan sahaja, mereka tak mampu berbuat apa-apa, dan dalam kerisauan itulah mereka tak sempat berwasiat, tak sempat memberikan pesanan, dan mereka tak sempat kembali kepada keluarga mereka. Dan Ustaz, mungkin daripada perbincangan kita hari ini 6 ayat, Ustaz boleh simpulkan, rangkumkan 3 pelan tindakan yang boleh kita berikan kepada penonton-penonton sebagai penutup, 3 poin utamanya. Silakan. Baik, rangkuman 3 pelan tindakan kita. Yang pertama, tuan-tuan dan puan rahmati Allah Ta'ala sekalian, jangan sama sekali kita mempersendakan agama Allah. Jangan mempersendakan agama Allah, jangan mempersendakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nombor 2, tuan-tuan, ingat, kita mesti menjadi orang yang suka membantu orang yang susah, orang fakir, orang miskin, orang yang memerlukan, kita bantu. Ya, jangan sesama sekali kita merendah-rendah ataupun kita mempersendakan mereka. Dan nombor 3, tuan-tuan, ayat yang kita bacakan pada siaran kali ini berkisarkan tentang hari akhirat dan hari dibangkitkan semula selepas kematian. Jadi hari akhirat inilah yang diingkari oleh orang musyrikin ataupun orang Quraisy. Mereka tak percaya kepada hari kebangkitan. Jadi kita orang beriman, kita beriman kepada hari akhirat. Hari akhirat inilah yang menjadi pendorong kepada kita untuk kita buat yang paling baik. Kita jadi hamba Allah yang bertakwa di atas dunia ini, sebab di hari akhirat nanti kita akan diaudit satu persatu apa yang kita lakukan di atas dunia ini. Wallahu a'lam. Subhanallah, terima kasih diucapkan kepada Ustaz. Sama-sama, untuk sesuatu yang sangat bermanfaat Ustaz kongsikan kepada kita, dan mungkin Ustaz boleh berikan doa ringkas sebagai penutup perbincangan kita. Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana waliwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Wahai Allah, ampunkanlah dosa kami. Wahai Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami.
dan kasihkanlah mereka seperti mana mereka menjaga kami dan menyantuni kami, menyayangi kami semenjak kami kecil lagi. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat. Wahai Allah, berikanlah kepada kami rezeki yang halal dan baik. Dan ya Allah, Engkau terimakanlah segala amal-amal kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz. Sama-sama, terima kasih diucapkan kepada semua penonton. Bak kata pujangga, biarlah hidup tiada gaya seorang tuan asalkan tidak lupa ciri seorang hamba. Dan disebutkan lagi, biarlah hidup tidak menggapai puncak langit asalkan hidup sentiasa mencium tempat sujud. Ini patut kita perhatikan dan patut kita renungkan kembali. Mudah-mudahan dapat jadi kata-kata akhir sebagai penutup perbincangan kita tafsir dan taranum surah Yasin ayat 45 hingga ayat ke-50. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa aminus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.